Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Faris Daniel dalam program Cerita. Baik, hari ini bukan saja hari pertama kita memasuki 2 bulan terakhir bagi tahun 2021, malah hari ini juga sebenarnya hari pertama bagi lebih 1 juta pelajar sekolah yang berada di sekitar Lembah Kelang yang merangkumi Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Melaka untuk kembali ke sekolah ikuti pembelajaran secara bersemuka. Dan ibu bapa yang mungkin sebelum ini hanya perlu memantau anak-anak mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah atau PDPR, mungkin hari ini sedikit sibuk dengan persiapan menjelang hari pertama untuk pembelajaran secara bersemuka selepas sekian lama sekolah ditutup, dan operasi institusi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM ini adalah berdasarkan peralihan ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN sejak 18 Oktober lalu. Dan hari ini ia membabitkan kemasukan bagi murid tahap 1 iaitu tahun 1, 2 dan 3 sekolah rendah serta murid tingkatan 3 dan 4 sekolah menengah. Manakala kehadiran murid tahap 2 iaitu tahun 4, 5 dan 6 sekolah rendah serta kelas peralihan tingkatan 1 dan tingkatan 2 sekolah menengah bagi Negeri Melaka dan Lembah Kelang pula akan bermula pada 8 November atau minggu depan. Dan setakat ini, sesi persekolahan akan dijalankan dengan kapasiti 50% murid secara penggiliran mingguan bagi pembelajaran bersemuka. Jadi untuk kita turut sama merasakan bagaimana agaknya situasi pembukaan semula sekolah selepas beberapa bulan ditutup, bersama kita ketika ini adalah Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMK Taman Setiawangsa, Encik Amiruddin Sahudi. Assalamualaikum Encik Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Encik Amir, pastinya Encik Amir lebih dekat dengan ibu bapa, guru dan juga pelajar bagi berkongsikan kisah hari pertama pembukaan sekolah, dan berdasarkan daripada tinjauan Encik Amir sendiri, apakah antara kerenah yang berlaku pada sesi persekolahan hari ini, Encik Amir? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu terima kasih kerana sudi mengundang saya. Untuk hari pertama sebenarnya tak banyak orang kata kerana pada awal-awal lagi minggu lepas, semua ibu bapa dan juga murid-murid telah dimaklumkan dalam grup WhatsApp tentang SOP yang pertama lah, dan dua tentang jadual pengiliran. Jadi maksudnya kumpulan A, contohnya kumpulan A tahun ni Isnin, minggu ni maksudnya Isnin dengan Selasa, tingkatan 3, 4 dan 5, the first kumpulan A, first group. Maksudnya out of 30 pelajar, 15 akan masuk hari ini dan besok. Kemudian hari Rabu cuti. Jadi minggu depan baru kita akan masuk semua sepenuhnya. Jadi masa itulah kalau nak tahu sama ada kerana tak ada kerana, kerana bilangan akan ramai, lebih ramai. Untuk pagi tadi, kalau saya lihatlah daripada susunan yang dilakukan oleh guru-guru, semuanya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan semua guru-guru ada di pintu pagar, dan semua murid-murid telah pun diberitahu lebih awal lagi tentang tangga-tangga mana yang perlu mereka lalui, tentang kedudukan mereka. Jadi alhamdulillah lah ni tuan, hari ini pelajar-pelajar juga mereka sangat teruja juga hari pertama, sebab dah lama sangat PDPR, dan cuma mereka diingatkanlah supaya kalau boleh penjarakan, jangan bersalaman, berpelukan. Jadi benda-benda itu semua mereka dah dimaklumkan lebih awal. Ibu bapa pula mereka cuma hantar je di pintu pagar, dan mereka akan beredar. Tak ada yang nak tunggu orang kata dulu nak cium tangan lah, apa tak ada dah. Jadi lancar insya-Allah hari ini tuan. Encik Amir, saya juga ingin tahu bagaimana agaknya pergerakan murid-murid itu di sekolah sendiri. Sebelum adanya pandemik, pelajar mungkin ada berkumpul dan berhimpun di dewan sebelum masuk ke kelas, dan kalau waktu rehat pula memang waktu itulah mungkin ada yang ke kantin, surau atau ke perpustakaan dan sebagainya. Jadi bagaimana pihak sekolah ketika ini memastikan pergerakan pelajar ini semua terkawal? Kerana kita tahu meskipun sekolah dah buka, mungkin penjarakan fizikal itu masih lagi asas ketika ini. Jadi adakah ada pihak guru memantau pergerakan murid-murid di sekolah itu sendiri, Cik Amir? Ya tuan, hari ni, pagi ni, sebab semua murid-murid seperti kita dah maklumkan lebih awal apabila mereka sampai ke sekolah, kita akan buat macam biasa SOP. Kita akan cek suhu badan. Kemudian mereka terus ke kelas masing-masing tuan. Jadi masa mereka sampai tu mereka terus diarahkan ke kelas masing-masing, tunggu di kelas masing-masing. Cuma ada 2 orang sahaja pagi ini yang nampak macam kurang sihat, mungkin daripada
Sebab ada antara pelajar-pelajar kami yang datang berjalan kaki. Ada juga yang ibu bapa hantar, ada juga naik bas sekolah. Jadi mungkin perjalanan tu mungkin dalam masa 20 minit tu dia panas. Jadi kita kadang-kadang kita rehatkan. Kita ada stesen kita rehatkan mereka. Apabila kita tengok keadaan macam tak mengizinkan, kita suruh dia pulang. Cuma pagi ni 2 orang saja yang ada kes macam tu. Yang lainnya semua masuk kelas masing-masing. PDP berjalan macam biasa. Cuma waktu rehat tuan, kita memang tak benarkan anak-anak pergi ke kantin. Sejak yang awal tahun semasa kita ada pembukaan sekolah sekejap tu murid-murid akan diberi menu dan mereka akan orang kata ada yang bawa bekalan dari rumah, tapi yang lain tu mereka ikut pada yang dipesan tu, dan makanan tu akan dihantar oleh pihak kantin atau diambil oleh 2-3 orang pelajar. Mereka makan di kelas tuan. Jadi maksudnya kita masih lagi menjaga penjarakan sosial, dan kita masih lagi 3S bukan, kita masih jaga lagi. Jadi alhamdulillah semua ikut peraturan yang ditetapkan oleh pihak pentadbir sekolah dan juga pihak PIBG tuan. Itu daripada segi aspek SOP. Jadi kalau ingin melihat kepada sistem yang mungkin sebelum ini secara atas talian mereka adakan PDP itu sendiri. Jadi hari ini mereka belajar dalam bilik darjah seperti biasa. Jadi apakah antara mungkin cabaran yang dihadapi oleh pihak guru mungkin selama ini dah terbiasa belajar dengan secara atas talian, ataupun mungkin cabaran yang mungkin dihadapi oleh pihak murid-murid pula, Encik Amir? Okey, seperti biasa sebab saya pun ada anak di tingkatan 5 okey. Untuk yang hari ini dan besok murid tingkatan 3, 4, 5 okey. Mereka sebenarnya semasa PDPR tu mereka dah ada yang dah diberi tugasan, rata-rata memang diberi tugasan lah okey. Dan cuma apabila hari ini, bila masuk ke kelas masing-masing, yang pertama yang cikgu tanyalah, yang saya lihat tadilah, tentang persediaan mereka. Murid-murid tingkatan 5 memang mengharapkan dan mengalu-alukanlah, sebab mereka akan mengambil peperiksaan pada bulan Mac tahun depan tuan. Murid-murid tingkatan 2 dan 3 tu mungkin ada masih lagi terikut dengan sistem PDPR online ni. Kalau terlalu lama dia akan jadi lesu tuan. Jadi asal pada awal-awal pagi tu kita tak ada terus masuk masuk PDP. Kita bagi motivasi sikit dulu. Maksudnya kita kita tanya tentang apa yang mereka lakukan di rumah, dan kemudian adakah semua tugasan yang disuruh oleh guru-guru tu adakah telah dilaksanakan dengan ni. Dan rata-rata mungkin seorang dua lah sebab kadang-kadang dalam 15 orang tu seorang 2 orang ni yang tergelincir sikit. Tapi rata-rata semua yang saya lihat, sebab guru-guru memang dah bersedia dah dari segi PDP. Apa yang perbezaan sekarang mereka bersemuka, dan apabila cikgu bersemuka seperti cikgu bersemuka di online juga. Jadi keadaan ni sama tuan. Cuma perbezaan dia ialah nak tarik balik mood budak-budak ni, murid-murid ni. Dan supaya meneruskan PDP seperti biasa, dan juga PIBG cuma memantau sajalah. Dan alhamdulillah tuan, ibu bapa, sebab kita dah berinteraksi selalu dalam WhatsApp group. Jadi ibu bapa tiada yang mendatangkan masalah lah tuan dan puan. Itu yang saya lihatlah pagi ni. Untuk minggu ni, untuk hari pertama tuan. Dan juga Encik Amir, kita tahu pengumuman pembukaan sekolah ni semula ada yang terima baik, dan ada juga ibu bapa yang mungkin berat hati untuk menghantar anak mereka ke sekolah kerana ialah bimbang akan risiko, walaupun Kementerian Pendidikan telah melaksanakan pelbagai langkah bagi memastikan pembukaan sekolah itu selamat. Jadi sebagai YDP PIBG, apakah antara inisiatif yang diambil bagi memberikan keyakinan kepada golongan ibu bapa untuk hantar anak mereka ke sekolah dengan keadaan selamat, Encik Amir? Okey. Yang pertama sekali, minggu lepas saya berhubung dengan pengetua. Kita pun ada baru saja selesai mesyuarat agung PIBG tahun ni okey. Dan yang pertama saya tanya, adakah semua guru-guru sekolah ni dah divaksin? Dan jawapan dia 100%. Itu yang pertama, okey. Jadi bila kita dah ada 100%, sebab ibu bapa bila mereka tanya soalan-soalan dalam WhatsApp biasa soalan cepu mas ialah adakah selamat, adakah boleh ke ibu bapa yang masih lagi kurang pasti tidak menghantar anak ke sekolah. Sebenarnya boleh, tapi semasa dalam mesyuarat agung tu mereka dah
rest assured, okey, yang keadaan selamat. Okey, bermakna tapi kalau ada yang ibu bapa merasakan pagi jadilah rasa murid anak-anak mereka masih lagi dalam keadaan tak selamat, suhu masih tinggi, itu memang terpulang kepada kebijakan kalau nak hantar atau tak nak hantar. Tapi walaupun dihantar, di sekolah kami buat cadangan. Jadi untuk sekolah SMK Taman Setiawangsa, yang pertama guru-guru semua dah divaksin. Yang kedua, ibu bapa dah dimaklumkan yang sekolah adalah selamat, okey, dan juga orang kata diberitahu juga dalam masa yang sama bahawa ibu bapa akan diupdate, diinform daripada masa ke semasa. Itu yang di SMK Taman Setiawangsa buat. Maksudnya kalau ada satu murid yang bergejala ataupun ada yang guru yang bergejala, kita akan inform tuan-tuan. Kita ikut pada PKD setempat, kita akan refer kepada KKM. Tapi untuk hari ini tiada kes tuan. Jadi insya-Allah untuk hari pertama, dan saya pun harapkanlah keadaan akan berterusanlah dan akan bertambah baik tuan. Itu yang saya lihat pagi ini tuan. Dan juga menurut perkongsian data di laman COVID Now, kadar vaksinasi bagi golongan remaja yang berusia 12 hingga 17 tahun kini sudah pun mencecah 66.4% setakat semalam, dan satu inisiatif yang cukup efisien boleh dikatakan. Jadi sebagai individu yang bekerjasama rapat dengan pihak ibu bapa dan juga guru, apakah antara langkah pihak sekolah lakukan untuk memastikan kalau boleh setiap pelajar di sekolah itu mengambil vaksin? Encik Amir. Okey, untuk pengetahuan tuan, sekolah saya lebih daripada 90% murid-murid telah divaksin. Jadi mungkin bukan tak sempat, mungkin kadang-kadang sebab apa yang berlaku apabila tarikh yang dah ditetapkan untuk mereka mengambil dos pertama dan dos kedua, ada ibu bapa yang bekerja. Jadi mereka selalunya akan inform pihak sekolah lah yang mereka tidak dapat menghantar, dan kami ambil maklum, dan pihak sekolah pun akan menyusun jadual, contohnya minggu lepas kalau tak silap saya hari Rabu masih lagi boleh mereka yang terlepas ataupun bukan terlepas pandang, tapi slot tu mereka tak dapat hadir, mereka akan beritahu kepada pihak pentadbir dan kita akan arrange hari lain, dan jumlahnya tak ramai tuan. Tapi untuk masa sekarang ni, as of today, memang tadi bila saya bertanya kepada guru kanan hal ehwal murid dan juga pengetua, 90% of our student dah divaksin tuan. Jadi alhamdulillah dan itu pun kita beritahu juga kepada ibu bapa supaya mereka selamat tuan. Baik, terima kasih Encik Amiruddin Sahudi. Beliau merupakan YDP PIBG SMK Taman Setiawangsa yang menceritakan kerana hari pertama pembukaan semula sekolah yang bermula pada 1 November melibatkan negeri di Lembah Kelang dan juga di Melaka. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini.